5 kesilapan backpackers newbie yang paling kerap diorang buat. Nombor 3, kesilapan backpackers newbie ataupun kata backpackers noob. Tak. Dia tak noob. Semasing-masing belajar daripada bawah. Terburu-buru membeli tiket yang murah. Aku tak kata korang jangan beli tiket yang murah. Tidak. Tapi research dahulu. Sebab apa? Tiket-tiket murah yang dijual contoh 1 tahun awal, 6 bulan awal ataupun bom RM20 pergi ke Tokyo contohnya. Korang kena buat research terlebih dahulu. Contoh research yang patut korang buat adalah musim di destinasi korang untuk tarikh tersebut. Sebab kedua, kalau korang terburu-buru beli tiket ni akan menyebabkan silap-silap sampai je tarikh korang nak pergi tu tiket korang burn. Sebab apa? Korang akan ada plan yang lain ataupun ada emergency yang menyebabkan korang tak boleh nak fly. Dah kerap kali aku tengok kawan-kawan aku walaupun dah experienced traveller, last minute batal tiket, burn 300, burn 200. Sikit-sikit kalau korang burn 1000 lebih, aku rasa 2000 boleh dapat kot daripada tiket yang burn tu. Nombor 3, korang pergi peak season ataupun low season. Kalau pergi peak season ni selalunya padat manusia, baik, semua benda jadi mahal. Ataupun yang kedua tadi tu, korang pergi ke low season. Low season ni kadang-kadang memang betul tak ramai pelancong, tapi low season ni adalah waktu cuaca yang teruk, musim hujan, mungkin musim salji yang ribut yang korang tak boleh nak keluar. Jadi kat situ bila korang sampai kat sana, korang beli tiket yang murah setahun ni, sampai-sampai tiba-tiba korang terbatas pergerakan, tak boleh nak keluar, terpaksa duduk kat dalam bilik hotel korang saja atau bilik hostel korang, tak boleh pergi ke mana. Jadi kat situ korang dah banyak rugi. Jadinya buat research dulu. Tengok musim mana yang bersesuaian dengan jadual harian korang, jadual kerja korang. Jangan beli sebab tiket ni murah. Beli. Setiap 3-4 bulan beli. Setahun tu dah beli 5 tiket. Beli je dulu murah, tak apa. End up burn. Lepas tu korang punya impian destination korang terlepas macam tu. Sebab apa? Korang terlalu banyak sangat perancangan dalam 1 tahun untuk pergi travel keluar negara, ke hulu kilir, pergi 3-4 hari je. Kesilapan nombor 4 untuk backpackers newbie zaman sekarang ni, terlalu sibuk dengan vlogging dan juga gadget. Bila korang terlalu sibuk dengan vlogging dan juga gadget, korang akan terlepas memori indah. Korang akan tak dapat banyak pengalaman. Korang akan kurang bergaul dengan persekitaran, khususnya orang-orang dekat sekeliling korang ni. Dan korang akan terbazir banyak masa menghadap gadget korang dan juga menghadap lensa kamera korang. Okey, untuk backpackers newbie, jangan terlalu sibuk nak buat vlogging dan juga gadget. This is your earlier stage to experience as much as possible pengalaman waktu korang pergi travel ni tau. Macam-macam benda korang boleh rasa. Tapi bila korang sibuk nak fokus buat vlogging, sebenarnya korang pergi hanya untuk berkongsi balik dengan orang lain. First thing first, bila korang pergi travel, ingat pasal diri sendiri je dulu tau. First thing first, pengalaman perlu kita absorb sendiri dulu. Jangan fikir pasal orang lain dulu. Sebab diorang hanya perlu melihat dan mendengar saja. Tak perlu kita nak capture every moment untuk tunjuk balik ke orang lain. Tak perlu sebenarnya. Contoh kalau korang nak tengok sunset apa, korang terhege-hege nak buat timelapse dan setting semua, end up korang dah terlepas one of the most beautiful sunset in the world. Dan zaman sekarang ni pula orang dah sibuk dengan gadget. Kerap sangat gadget. Update story, update status, macam-macam. Instagram nak kena post story, Instagram kena post, Twitter nak kena tweet, Facebook kena update, story dekat YouTube pun nak kena update. Terlalu banyak. Bila korang sibuk dengan dunia gadget ni sebenarnya kan, ni trip korang 3 hari 2 malam, 4 hari 2 malam, seminggu saja. Tapi 50% masa korang banyak terbazir menghadap gadget korang. Untuk charging, untuk nak typing, nak fikir caption apa semua. Ini semua nonsense. First thing first, absorb as much experience as possible. Gadget, vlogging, put aside first. Boleh buat tapi jangan terlalu beria-ia. Percayalah, korang akan banyak terbazir masa dengan gadget-gadget ni semua dan korang akan terlepas momen-momen indah sewaktu korang travel. Lainlah kalau korang kaya, boleh pergi 3-4 kali Paris, 3-4 kali pergi Jepun, 3-4 kali pergi Korea, semata-mata nak makan kimchi. Nombor 5, kesilapan backpackers newbie. Korang ikut kawan sangat. Kalau korang nak pergi backpack, korang jangan ikut kawan. Korang ajak kawan korang. Bila korang ajak kawan korang, ajak dia sama-sama kita buat research, sama-sama kita study tentang route ataupun kita punya plan nak pergi travel ni. Dan sewaktu kita travel dengan kawan kita ni, inilah peluang untuk kita jaga kawan kita jaga diri kita. Maksudnya kita look at each other back.
Macam tu kot bahasa Inggeris aku tak pasti lah. Dan kalau korang travel, bila korang ajak kawan ni, waktu ni lah korang boleh gunakan skill-skill untuk berunding, untuk bertolak ansur dengan kawan korang. Sebabnya satu hari nanti korang mesti nak merasa travel solo. Bila korang travel solo ni, pengalaman lepas waktu kau travel dengan kawan yang korang ajak tu tergunakan waktu travel solo ni. Sebab korang akan jumpa dengan pelbagai macam jenis perangai manusia yang ada kat dunia ni. Waktu tu lah baru korang fikir macam mana kita nak bertolak ansur, faham memahami, ataupun macam mana nak kita argue atau nak gaduh benda kan. Benda yang kita alami sebelum ni, pengalaman-pengalaman waktu kita travel yang kecil-kecil dekat Malaysia apa benda ni, inilah bekalan kita waktu kita nak pergi travel solo ke luar negara, yang tempat yang lebih asing daripada tempat kita sendiri. Bila kita travel terlalu ikut kawan, kadang-kadang kawan kita ni susun atur ikut selera dia. Tapi kalau kita ajak kawan, kita akan mengajak dia supaya bertolak ansur dengan selera kita juga. Berbeza tau. Kalau kita ikut je orang, kadang kita jadi malas. Sebab dia punya trip, jadi kita kena ikut lah sikit kan. Jangan banyak cekadak pula. Tapi kalau kita ajak kawan, dekat situ kita dah belajar macam mana untuk kita bertolak ansur. Sama-sama kita susah, sama-sama kita senang. Jadi kalau sama-sama kita makan tomato untuk breakfast, sama-sama lah. Janganlah tiba-tiba seorang makan KFC, seorang makan tomato. Jadi kan tak best kat situ. Okay, bonus. Kesilapan yang paling kerap backpackers newbie selalu buat adalah malas buat research. Betul, bertanya tu adalah salah satu step untuk buat research. Tetapi cara kau bertanya tu salah, tak lengkap, tak jelas. Kau tanya, ada apa kat Bali? Aku tak kata korang jangan bertanya langsung. Tidak. Sebelum nak bertanya tu, pastikan korang jelas ataupun setidaknya korang tahu apa yang korang nak tanya. Okey? Contoh dekat Bali, korang Google je lah dulu. Google top 5 activities in Bali. Korang baca je dulu. Walaupun benda tu kau tak suka, tak apa. Baca dulu supaya kau tahu. Oh, Bali ni pantai, ada laut. Oh, ada gunung. Oh, ada sungai. Oh, ada perempuan. Contoh. Okey? Jadi, bila kau nak bertanya dekat orang lain waktu nak buat research tu, setidaknya soalan kau lebih jelas. Contoh macam ni. Moji, dekat Bali ada banyak pantai kan? Tapi boleh saya tahu tak dekat pantai mana yang berdekatan dengan gunung? Sebab saya pun suka naik gunung. Macam tu. Bukan macam ni. Moji, agak-agak dekat Bali tu ada tak gunung yang ada salji? Memang tak ada lah, babe. Soalan kau tak jelas, okey? Jadi, benda yang paling asas, maklumat yang paling asas ni selalunya dah sedia ada dekat dalam internet ni. Korang search dahulu, buat bahan bacaan asas dulu. Research. Basic research. Itu keyword dia. Korang boleh Google je nama destinasi korang dan buat bacaan-bacaan asas. Bacaan-bacaan yang mungkin random tentang cuaca, tentang budaya atau tentang pusat bandarnya di mana. Antara keyword-keyword untuk korang buat research ataupun Google ni, contoh dia adalah cuaca pada bulan tertentu, bulan mana yang korang nak pergi, ataupun best month to travel tu contoh kan, bulan terbaik ataupun perayaan menarik di Jakarta contohnya. Jadi dekat situ cuba gunakan keyword-keyword yang paling asas sekali yang korang minat. Kalau korang minat tentang makanan, korang Google makanan favourite orang Jakarta ataupun makanan hipster orang Jakarta. Ini contoh saja. Sebabnya daripada research yang korang buat ni, korang akan dapat banyak info-info lain selain daripada apa yang korang tengah cari. Contohnya, korang research tentang makanan. Di situ korang akan nampak harga, lokasi dan juga variasi makanan yang terdapat dekat destinasi korang. Okey, aku rasa itu je lah perkongsian aku untuk video Traveler Tips 101 yang pertama ni. Aku patutnya buat video ni daripada dulu dah, aku rasa lah kan. Tapi mesti ada korang bertanya kan, kenapa tak boleh buat vlogging? Apa implikasi lainnya selain daripada korang terbuang masa dengan kamera ataupun gadget korang? Salah satu perkara yang paling bahaya sewaktu korang buat vlogging ni adalah akan ada mata-mata orang yang berniat jahat terhadap korang yang sedang pegang kamera korang ataupun korang yang tengah sibuk dengan gadget korang. Satu situasi yang mungkin korang tak pernah terfikir. Kau bayangkan bila ramai orang nak buat vlogging, bermacam-macam jenis gadget, bermacam-macam jenis kamera, mahal, murah, besar, kecil, semua nak menang, semua nak win dengan setup gadget masing-masing. Bila ramai ada di jalanan, di tempat destinasi pelancong ni membawa gadget-gadget untuk buat vlogging, kalau aku sebagai orang yang jahat, bagi aku alhamdulillah, rezeki aku merata-rata untuk aku rompak korang. Perompak tak akan datang dekat-dekat untuk terus nak rompak korang. Dia akan tengok daripada jauh, dia akan memerhati pergerakan korang. Aku bukan nak menakutkan korang, sebab benda ni adalah reality. Kalau korang first time terus nak pergi travel luar negara, tempat yang orang impikan tu, terus bawa gadget yang mahal apa semua, dan korang tak tahu pun tentang safety aspect di destinasi korang tu, korang boleh menjadi mangsa rompakan dekat tempat korang pergi tu. Sebab apa? Kamera-kamera korang ni semuanya adalah lubuk-lubuk duit.
untuk dirompak oleh mereka kat sana. Mana-mana destinasi pelancongan di dunia ni ada orang jahat. Tak kisahlah Tokyo sekalipun, orang jahat tu ada. Cumanya belum waktunya lagi je kena dekat diri korang. Kadang-kadang bila dah terjadi kat seseorang tu, ada orang tu kadang dia tak kongsi pun. Mungkin sebab bagi dia perkara tu perkara terpencil ataupun malu. Satu kes yang pernah terjadi pada salah seorang vlogger luar negara. Dia travel banyak, pergi ke negara-negara berbeza dan juga buat vlogging apa semualah. Dan dia instant update. Bila dia instant update, orang yang jahat, kalau aku nak jadi jahat, aku akan perhatikan pergerakan dia setiap hari, dia pergi mana apa semua. Sampai satu tempat yang dia berada berdekatan dengan aku akan memerhatikan dia ke mana dia nak pergi dan kat mana dia tinggalkan barang dia. Dan vlogger ni, kereta dia kena pecah dan semua equipment dia kena curi. Lesap kereta dia pecah. Sebab apa? Dia pergi berjimbau waktu malam tu, dia tinggalkan barang dia dalam kereta. Aku memberi peringatan ni untuk diri aku sendiri juga. Sebab aku waktu pergi ke South America untuk 6 bulan setengah pun, sewaktu aku berada di Rio de Janeiro, aku hanya keluarkan kamera aku sewaktu aku dah sampai dekat destinasi yang aku nak pergi tu. Contoh, sewaktu aku nak pergi ke Batu Pau de Asuka, aku dah lupa nama dia. Aku dah sampai kat sini, baru aku keluarkan kamera untuk aku buat video dan juga aku ambil gambar. Tapi sepanjang perjalanan aku nak pergi ke situ, aku hanya menggunakan handphone aku saja. Tapi handphone yang keluarkan tu pula hanya untuk ambil gambar biasa-biasa dan juga buat video secara curi-curi. Sebab aku tak nak menunjukkan sangat yang aku ni vlogger. Sebab kalau aku menunjukkan diri aku ni sangat seorang vlogger, orang akan nampak dia ada equipment lain dalam bag dia. Jadi bahaya bukan? Sama juga untuk fotografer. Janganlah terlalu korang tayang kamera korang, bawa hulu kilir, turuyung hayang apa semua. Melainkan kalau korang pergi ke tempat tu adalah satu tempat yang festival. Contohnya festival tu memang berada di situ saja dan korang tidak bergerak ke mana-mana. Bolehlah korang bawa kamera ke hulu kilir apa semua. Sewaktu korang berada di luar kawasan tempat orang ramai ni, korang sedang diperhatikan. Jadi kena berhati-hatilah. Aku pesan ni untuk kawan-kawan vlogger yang lain. Korang nak buat vlogging, travel vlog, boleh, tak ada hal. Aku support korang. Aku suka bila korang suka buat video ni. Sebab apa? Dia memeriahkan lagi industri kreatif kita dalam Malaysia, khususnya dalam topik travelling. Okay? Aku suka, tapi cubalah lebihkan masa korang dengan benda yang ada di depan mata korang berbanding korang lebihkan masa di belakang lensa kamera korang. Dan kena ingat juga, bukan semua tempat korang boleh ambil gambar dan juga video. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada korang semua. Kalau korang rasa video ni sangat bermanfaat, korang boleh klik thumbs up dan juga kongsikan dekat rakan korang yang lain. Ilmu yang bermanfaat akan jadi sia-sia kalau ianya mati di sini saja. Jadi aku mengharap sangat supaya ilmu yang aku kongsikan ni dan pengalaman yang aku ada ni berpanjangan dan berterusan dikongsikan untuk orang-orang yang lain. Sebab benda ni adalah untuk kita dan juga untuk rakan-rakan kita sebagai satu peringatan. Kalau korang semua ada pendapat ataupun benda yang korang nak tambah, korang nak perbetulkan ada kesilapan aku minta maaf, korang boleh tulis dekat ruang komen di bawah, tag aku, nanti aku akan baca semua komen dan insyaAllah aku akan reply setiap komen korang. Bye.